Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi. Bab ke-59 ni masih ada kaitan dengan bab ke-58 sebelum ni. Terlebih dahulu kita baca sebelum bincangkan bab ni, insyaAllah. Bab ma ja'a fi tarkil wudu mimma ghayyaratin nar. Wa bihi qala haddathana Ibnu Abi Umar قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة. قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مسك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة محمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار. Bab tidak berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abi Umar. Jadi Ibnu Abi Umar meriwayatkan kepada kami. Itu siapa tu? Kata tu Imam Tirmizi. Katanya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami. Katanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil meriwayatkan kepada kami bahawa dia mendengar Jabir. Sufyan bin Uyainah juga berkata Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan kepada kami daripada Jabir. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersamaku. Baginda mengunjungi seorang wanita Ansar. Lalu wanita itu menyembelih seekor biri-biri untuknya. Baginda pun memakannya. Kemudian wanita itu juga membawakan sedulang buah kurma segar. Dan baginda juga memakannya. Setelah berwudu untuk bersembahyang zuhur, baginda bersolat. Setelah selesai bersolat, wanita itu membawakan pula sebahagian daripada sisa biri-biri, yakni yang telah dimakan, sisa biri-biri yang telah dimakan.
Nabi SAW memakannya pula. Kemudian baginda mengerjakan salat asar tanpa berwudu terlebih dahulu. Mana tanpa berwudu. Walam yatawadda, tanpa berwudu. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Rafi', Ummul Hakam, Amr bin Umayyah, Ummu Amir, Suwaid bin An-Nu'man, dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata lagi, hadis Abu Bakar dalam bab ini tidak sahih dari sisi sanadnya. Ia hanya diriwayatkan oleh Husam bin Misak daripada Ibni Sirin, daripada Ibni Abbas, daripada Abi Bakar, daripada Nabi SAW. Sebenarnya hadis itu sahih daripada riwayat Ibni Abbas daripada Nabi SAW. Demikianlah ia diriwayatkan oleh Huffaz. Ia diriwayatkan melalui beberapa saluran daripada Ibnu Sirin, daripada Ibni Abbas, daripada Nabi SAW. Atha bin Yasar, Ikrimah, Muhammad bin Amr bin Atha, Ali bin Abdullah bin Abbas, dan ramai lagi orang-orang lain juga meriwayatkannya daripada Ibni Abbas, daripada Nabi SAW, tanpa menyebutkan di dalam sanadnya nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah yang lebih sahih. Kata Abu Isa seterusnya, kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan orang-orang selepas mereka mengamalkan hadis ini, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Ini adalah yang terakhir daripada dua tindakan atau perbuatan Rasulullah SAW. Hadis ini semacam telah memansuhkan hadis pertama, iaitu hadis yang menyatakan kena atau perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Nah, itulah teks asal Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Ada pun yang di bawah tu nota ya, nota merupakan ulasan ataupun huraian kepada matan teks asal. Teks asalnya begitulah. Ini bab 59 ini sebenarnya dia masih ada kaitan dengan bab 58 sebelum ini. Dengan bab 58 ini. Bab 58. Itu bab wudu kerana memakan makanan yang dimasak dengan api. Maknanya di bawah bab 58 ni Imam Tirmizi telah pun bawakan hadis yang menyatakan begitulah, yang menyebutkan bila seseorang itu makan atau menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api, maka jika dia telah berwudu, dia ada wudu, wudunya itu terbatal. Untuk bersembahyang misalnya, dia perlu berwudu semula lah, berwudu semula, wudu lain pula. Tidak boleh pakai wudu sebelum itu, walaupun dia tidak, wudunya itu tidak terbatal dengan sebab-sebab lain, tak ada batal, semata-mata kerana dia telah memakan makanan yang dimasak dengan api. Tak kira lah semua dimasakkan dengan api, kan kita makan biasanya begitulah.
nasi ke, ataupun telur yang digoreng dan sebagainya, itu dimasak dengan api semua. Jadi bab 58 ini menceritakan hadis-hadis yang macam tu. Hadis-hadis yang menyuruh kita berwudu apabila menggunakan terutamanya makan makanan yang dimasak dengan api. Itu bab 58. Bab 59 iaitu sebaliknya, lawannya. Bermaksud menyatakan tidak perlu pula berwudu kerana kita memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Mana sebalik kepada bab ni lah, lawan kepada bab ni. Tujuannya dibawa bab biasalah, banyak bab Imam Tirmizi susun begitu cara dia. Bab menyatakan perlu berwudu, lepas tu bab menyatakan tidak perlu pula berwudu. Untuk menceritakan hadis berhubung dengan perkara ni ada dua bentuk yang berbeza. Satu, menampakkan ataupun menyatakan kita perlu berwudu. Satu lagi, tidak perlu. Tidak perlu. Jadi hadis tu boleh jadi di bawah setiap bab tu hanya ada satu sahaja, satu-satu sahaja, paling tidak, ataupun ada banyak. Ada sekelompok lah hadis. Misalnya kita kata berkenaan dengan kena wudu, berwudu setelah kita makan apa yang dimasak dengan api. Jadi hadis ni ada sekelompok. Walaupun Imam Tirmizi sebut satu sahaja. Misalnya ni hadis. Tetapi banyak lagi hadis yang lebih kurang sama. Kalau lafaznya tidak 100% sama pun, mafhum dia sama. Ada kalanya betul-betul sama, tetapi diriwayatkan oleh orang lain. Macam di sini diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Jadi Imam Tirmizi isyaratkan kepada riwayat orang-orang lain juga dari kalangan sahabat selain daripada Abu Hurairah. Jadi hadis mereka juga berhubung dengan perkara ni lebih kurang sama maksud dia. Maknanya ini sekelompok hadis. Ada ulama yang berpegang dengannya, ada ulama tidak berpegang dengannya. Sebab apa? Sebab dia ada sekelompok hadis lagi, iaitu hadis yang termasuk di bawah bab 59 lah yang kita nak baca ni. Mereka lebih mengutamakan hadis-hadis itu. Jadi tujuan Imam Tirmizi mengadakan bab-bab seperti ini ialah untuk menyatakan khilaf ulama, perbezaan pendapat ulama berhubung dengan sesuatu perkara, hukum sesuatu perkara. Hukum wudu apabila makan sesuatu yang dimasak. Dia ada khilaf di situ. Jadi khilaf itu puncanya ialah hadis, kerana ada hadis yang berbeza-beza. Itu punca. Jadi kalau nak tahu hadis tu tengoklah bab, dua bab. Tengok mula-mula tengok bab yang pertama, kemudian tengok bab yang kedua. Begitu caranya. Itu cara Imam Tirmizi. Dia berbeza dengan Bukhari, berbeza dengan cara orang lain. Orang lain ada cara dia sendiri. Imam Tirmizi ada cara dia sendiri. Begitulah, itulah kedudukannya. Dan yang ini kita telah pun baca. Lepas tu ada beberapa kelebihan kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Kalau sebut Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi sama saja. Kita nak sebut Jami' Tirmizi pun boleh juga. Nak sebut Sunan Tirmizi pun boleh juga. Kalau kita kata sebut Jami' Tirmizi, ni saya telah sebut dah dulu, takut-takut terlupa lah. Ataupun mungkin ada yang baru, dia belum tahu lagi. Elok juga lama-lama sekali disebut pula. Iaitu Jami'. Kita selalu kita dengarkan kalau sebut kita hadis ni ada orang sebut Jami'. Kitab Jami' Tirmizi, Jami' Bukhari.
Dan banyak lagi kitab sunan, kitab arba'in, kitab mustadrak, kitab mustakhraj, musnad, itu semua nama-nama jenis kitab hadis. Nama jenis kitab hadis. Perlu kita tahu lah, bila sebut kata jami', kena faham terus apa bezanya daripada kitab lain. Takut belajar lama lah kan, tapi tak tahu lagi beza bentuk-bentuk kitab hadis itu. Jadi tak patutlah, kita sepatutnya kena tahulah bentuk-bentuk kitab hadis itu. Macam Tirmizi ni, Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi pun betul juga. Ada juga orang sebut begitu. Untuk kitab yang sama, bukan kitab lain. Untuk kitab yang sama. Jadi Jami' Tirmizi, kenapakah sesuatu kitab itu disebut Jami'? Bilakah kita boleh katakan kitab hadis itu Jami'? Boleh kita berkongsi. Boleh kita berkongsi ya. Saya takut sebelah pihak saja mungkin dengan perkongsian begini, bincang begini, lebih ingat sikit ke? Boleh? Kalau boleh saya nampaklah masing-masing peserta kita tu. Seperti sekarang ni saya nampak Muhammad Saleh kita, akhi Muhammad Saleh kita, dia ada gambar kan, senang nampak. Boleh berkongsi ya. Baik, saya tanya dululah, sebab Muhammad Saleh saya nampak dulu. Saya nak tanya, Muhammad Saleh boleh cerita ke kitab Jami' ni, kitab hadis macam mana? Secara ringkas ni Maulana, Jami' ni sebuah kitab hadis yang dia mengandungi sekurang-kurangnya 8 bidang. 8 bab besar ya? 8 bab besar, ya. Betul. Jadi ingat kan 8 bab besar tu apa? Ingat saya akidah, akidah, ahkam, lagi apa, manaqib, fitan, sirah, tarikh, tafsir, adab. Itu. Jadi orang lain pun hendaknya ingat begitulah ya. Hendaknya ingat begitulah. Itu maksud kitab Jami'. Mana-mana kitab hadis yang macam tu sifatnya, maknanya sekurang-kurang di dalamnya terkandung 8 bidang atau 8 bab besar. Dia panggil 8 kitab. 8 kitab, 8 bab besar lah, kita kata. Itu dipanggil kitab Jami'. Sekurang-kurangnya. Mungkin ia lebih lagi, lebih lagi. Bagi saya lah, saya nampak kitab Jami' ni lebih lagi daripada itu. Tapi biasanya disebutnya 8 tadilah. 8 tadi. Kalau kita nak tambah lagi, misalnya dia ada kitabur ru'yah. Kitabur ru'yah, bab mimpi tu. Dia ada satu bab suku tu, bab kitab besar juga tu. Mesti ada di dalam kitab itu bahagian ru'yah namanya. Ru'yah itu mana pasal mimpi lah. Mimpi Nabi, mimpi sahabat, kemudian takbir yang Nabi bagi kepada mimpi-mimpi itu. Itu satu. Boleh kita kata bahagian yang ke-9. Misalnya kitab tib, perubatan. Nabi berubat macam mana? Sahabat berubat macam mana? Nabi sebut ubat apa? Supaya digunakan. Penawar tu. Kemudian penawar tu adakah dalam bentuk bahan-bahan, benda-benda begitu saja ataupun ada dalam bentuk ruqyah dan sebagainya. Itu termasuk, itu besar tu. Boleh dikatakan kalau kata kitab Jami' ni dia mesti ada itulah. Dan kalau kita tengok lagi benda-benda lain lagi, banyak lagi. Misalnya sirah tadi disebut, tapi badul khalq, itu biasanya disebut juga. Mana kejadian alam ni, kejadian alam. Apa yang diciptakan dahulu? Macam mana caranya? Itu pun satu bab juga.
Walau bagaimanapun yang disebut-sebut ulama 8 lah sekurang-kurangnya. Dia kena ada itu ya. Itulah yang dikatakan kitab jami'. Kitab Bukhari itu kitab jami'. Maknanya bila sebut jami' kita fahamlah ni mesti ada sekurang-kurangnya 8 bab yang disebut oleh saudara kita Muhammad Saleh tadi. Sekurang-kurangnya. Tirmizi ni pun jami' juga. Sebab apa? Sebab macam itulah. Dia ada semua. Macam sekarang ni yang kita duduk bincang ni tentang hukum. Tentang hukum. Bukan pasal akidah. Akidah pun ada juga. Yang kita duduk bincang sekarang ni tentang hukum. Sebab tu dipanggil sunan. Sebab dia lebih banyak membincangkan tentang hukum. Dan susunan dia tu macam kitab hukum. Macam kitab fiqh lah kita kata. Dari segi dimulakan dengan bab bersuci dahulu, bab najis, kemudian bab wudu, kemudian bab solat dan seterusnya. Hukum tu pula secara kasarnya terbagi kepada 4 bahagian lah. Hukum ibadat, ada juga hukum muamalat, ada juga hukum munakahat, ada juga hukum jinayat, ada juga. Seperti yang terdapat di dalam kitab fiqh. Cumanya berbezanya daripada kitab fiqh. Kitab fiqh dia ada 4 perkara tu ya, yang kasarnya, secara kasarnya. Dia tak ada dah bincang tentang akidah ke, tentang sirah ke, tak ada. Tentang manaqib ke, itu kitab. Kalau fiqh tak ada lah. Berbeza dengan kitab hadis ni. Dia ada fiqh pun ada dan benda-benda lain pun ada. Terutamanya kalau kitab jami'. Dengan sebab itu kalau kita belajar kitab jami' ni istimewalah, kita dapat semua. Kita dapat semua, kita boleh tahu semua. Dari segi akidahnya, terutamanya akidah salaf. Kita boleh tahu akidah salaf tu macam mana. Sebab boleh dikatakan kebanyakan kitab-kitab ni, hadis ni, yang masyhur lah, disusun di zaman salaf. Di zaman salaf. Ketika itu belum ada lagi akidah metod mengenal Allah dengan cara nazar dan ra'yi, belum lagi ada. Yang dipimpin oleh 2 tokoh, Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu belum ada lagi. Tidak popular, tak masyhur lagi. Yang adanya akidah salaf lah. Jadi dalam hadis ini ada sebut akidah tu. Akidah salaf tu. Itu lebih kita dapat yang tu lah. Kemudian dari segi yang lain-lain pun sama lah. Jadi kitab Tirmizi ini termasuk di dalam kitab jami'. Dan dikatakan sunan sebab apa? Sebab cara dia tu, susunan dia tu. Susunan dia tu macam susunan kitab fiqh. Sebab memanglah kalau kita belajar daripada awal lagi, dia start tu dengan bab taharah dahulu. Bab suci, kemudian bab najis, membatalkan wudu, taharah. Sekarang ni kita masih di peringkat tu lagi. Masih di peringkat tu. Lepas tu kitab salah dan seterusnya. Berbeza dengan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari orang tak panggil Sunan Bukhari. Tak ada. Sahih Bukhari adalah Jami' Bukhari pun ada. Tetapi Sunan Bukhari tak ada sebut. Padahal dalam Bukhari itu pun ada juga tentang hukum, fiqh. Tetapi cara susunan dia tu, dia tidak seperti kitab fiqh. Sebab dimulakan dengan kitab wahyu, lepas tu dimulakan dengan kitab iman. Kitab fiqh bukan begitu susunannya. Lepas tu kitab ilmu pula. Sekarang ni kita sedang belajar kitab ilmu. Lepas tu barulah masuk tentang hukum, fiqh. Lepas tu dari segi tertibnya fiqh tu pun tidaklah mengikut susunan kitab fiqh tu, tidak. Di celah-celah tu dia lain pula susunan dia. Begitu ya. Mana ni peserta kita kalau boleh tampil ke hadapan,
Saya pun kita boleh kenal, boleh bincang-bincang, cakap-cakap kan. Kalau semata-mata baca kitab tu, yalah boleh juga, cuma kadang-kadang takut tak ingat, takut tak ingat. Saya nak tanya sikit lah. Ni Herdi ni, sahabat kita ni. Herdi ni, tadi saya nampak Herdi. Herdi duduk mana sekarang ni? Herdi, dengar ke tidak? Ya, dengar Maulana. Dengar, okey. Kalau bagi Herdi lah, kitab Sahih Muslim tu termasuk dalam apa? Sunan ke atau jami'? Saya rasa sunan. Sunan ya? Sebab apa sunan tu? Dia pun ada pasal hukum juga kan? Apa? Dia pun ada pasal hukum hakam juga. Ada. Betul. Jadi sebab itu boleh disebut sunan ya? Yang lain-lain, orang lain ada ke di sini? Kita bincang segar sikit ya. Yang lain-lain. Siapa lagi? Saya tak ada nampak ni. Ramai kita ni. Tapi nak kenal pun tak boleh ni. Tak tampil. Silakan. Siapa nak berkongsi ya? Siapa nak berkongsi? Mungkin saya boleh cuba Maulana. Siapa? Saleh. Saleh biar dulu. Saleh dah berkongsi dah tadi. Orang lain pula kalau boleh. Ni Izharul Haq. Kalau saya nak cuba boleh Maulana? Ya, silakan. Bagi saya, Sahih Muslim ni lebih pada kitab jami'. Kitab jami' Sebab dia dia ada bab-bab dalam tu. Cuma dia ada bab-bab di dalam Sahih Muslim. Seingat saya lah. Ya. Cuma kelebihan Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari ni dia sahih berbanding dengan kitab-kitab lain. Dari sudut nama dia tu. Dia ni termasuk dalam jami' ke, termasuk dalam musnad ke, termasuk Jami'. sunan ke apa? Bagi saya jami'. Jami' ya? Ada orang kata dia tidak kitab jami' tu macam mana? Tak mahu berkongsi. Kita bincang-bincang lah santai. Mana lagi orang lain? Saya cuba Maulana. Siapa ni? Fatimah daripada Selangor. Fatimah daripada Selangor ya? Macam mana tu? Rasanya jami'. Sebab penyusunan kitab dia tidak berdasarkan kitab fiqh. Susunan kitab fiqh. Ada orang kata dia bukan jami' tu, kenapa? Fatimah? Tak pasti lah. Tak pasti. Ya? Mana lagi orang lain? Tampil ke depan. Saya rasa mungkin kalau kita bincang gini mudah ingat sikit kan? Mudah ingat sikit. Jarang-jarang sekali kita guna cara begini. Maulana, kalau nak tanya boleh? Ya, silakan. Berkenaan sunan ni, nama kitab kan, contoh macam Sunan Nasa'i, Ya. Sunan Abu Daud semua ni. Sunan di sini merujuk kepada hukum hakam sajalah Maulana, bukan maksudnya sunnah Nabi yang Tidak. Lebih ke situ. Untuk nama tu lah, Walaupun lebih dia kepada ada macam juga dalam tu, tapi keutamaannya dia mulakan dengan macam kitab fiqh. Bukan bincang benda lain, tidak. Terus masuk fiqh tentang hukum. Walaupun di dalam dia tu, di celah-celah dia tu, sampai ke akhir tu macam-macam juga ada. maksudnya sunnah di situ lebih kepada ahkam lah. Lebih kepada ahkam. Ya. Dia tak termasuk ke Maulana pembahagian kepada sunnah tasyri'iyah tak tasyri'iyah tu? Tidak. Tidak termasuk situ. Semata-mata hukum yang maklumlah dalam agama gitulah. Maksud hukum tu macam tadilah. Kalau fiqh dia ada 4 bahagian, ini pun ada keempat-empat bahagian tu juga. Lengkap. Cuma perincian ranting-ranting yang kecil-kecil tu mestilah kena fiqh kan. Jadi hadis ni dia lebih kasar, lebih umum lagi daripada fiqh tu. Kalau Quran itu lebih padat lagi. Lepas tu hadis tu detail sedikit, lagi detail lagi fiqh. Fiqh tu pula mazhab pula, mazhab ni pula. Macam mana tu? Ada lagi orang lain? Sila tampil. Sebab gini, ada orang kata Sahih Muslim itu tidak jami'. Tadi ada antara kita, antaranya Fatimah, dia kata nampak macam jami'. Soalnya ada orang kata tidak jami' itu macam mana pula ya? Ada boleh berkongsi?
Siapa orang lain nak berkongsi? Soleh, Muhammad Soleh boleh? Apa? Macam mana tu? Ada orang kata begitu. Mungkin kerana ini hadis-hadis berkenaan tafsir yang disebut di dalam Sahih Muslim ini terlalu sikit. Ya betul. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Kalau nak kira syarat-syarat untuk disebut sebagai kitab jami' tu sudah ada. Tetapi oleh kerana kitab tafsir dia tu sedikit, ringkas sangat. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama tak mahu kata dia ni kitab jami' dari sudut. Tapi dari segi ada juga. Dengan sebab itu ramai yang menyebutkan kitab Sahih Muslim itu sebagai jami' juga. Sebagai jami' juga. Ya. Begitulah. Kemudian dari segi bab-bab, susunan bab tu, tajuk-tajuk tu dalam Sahih Muslim tu bukan yang dia sendiri buat. Itu kena maklum juga tu. Kalau kita belajar hadis ni, kena maklum lah. Tajuk-tajuk yang ada dalam Sahih Muslim tu bukan yang dibuat oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim sendiri. Sebab itu kalau kita tengok kitab Muslim ni banyak. Kadang-kadang tajuk dia begini, kadang-kadang tajuk dia begini. Kenapa berbeza-beza tajuk? Sebabnya tajuk dia tu tidak dibuat oleh Imam Tirmizi. Dibuat oleh orang lain. Yang popularnya ialah tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Yang biasanya yang banyak tersebar itu biasanya bersama-sama dengan syarah Imam Nawawi. Jadi tajuk tu pun dibuat oleh Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi tu abad berapa dah, berapa ratus tahun dah selepas Imam Tirmizi. Selepas Imam Muslim. Sebelum tu pun sudah ada orang yang buat syarah ni. Dan mereka bubuh tajuk, buat tajuk sendiri-sendiri. Ada setengah-setengah tu kebetulan sama lah. Tetapi dia berbeza-beza. Kenapa? Sebab Imam Tirmizi sendiri tak buat tajuk. Tajuk tu dibuat oleh orang lain. Jadi kita nak pegang dengan tajuk tu untuk mengetahui mazhab dia ke, untuk mengetahui pilihan dia dengan lebih tepat, tak boleh ya. Tak boleh. Tidak seperti Bukhari. Daripada tajuk dia itu kita boleh baca fikrah dia. Kita boleh simpulkan kehendak dia, mazhab dia, kita boleh tahu. Berbeza dengan Muslim. Muslim tidak begitu ya. Itu kena tahulah, antara benda yang kena tahu. Sebab yang dibuat tu tajuk tu bukan dia. Bahkan kalau kita tengok yang Imam Nawawi buat, banyak cenderungnya kepada mazhab Syafi'i. Banyak. Kalau dalam bab-bab hukum tu lebih cenderung kepada Syafi'i. Sebab Imam Nawawi itu Syafi'i. Tetapi kalau tajuk yang dibuat oleh orang lain, berbeza pula. Jadi ia tidak mencerminkan, menggambarkan maksud atau fikrah atau mazhab Muslim tu sendiri. Soal kenapa dia tak buat tajuk tu, ada beberapa pendapat lah. Ada beberapa pendapat. Antaranya dia tak sempat nak buat tajuk tu. Antaranya lagi dia sengaja tidak buat tajuk tu. Tetapi dari segi susunan hadis-hadis dia tu, boleh kalau nak buat tajuk. Jadi cuba fikir sendirilah apa tajuk yang sesuainya. Dia serahkan kepada kita. Begitu. Tapi dari segi susunan dia tu sebenarnya tersusun dah. Cuma tak masuk tajuk saja. Tajuk tu boleh kita pilih sendiri. Ya. Baiklah. Itu jauh dah tu pergi tu kan. Sekarang ni kita ni bab yang ke-58 dengan bab 59 ni dia ada kaitan. Ada kaitan. Baik, kita tengok. Ni bab 58 tentang kena berwudu. Bab ke-59 pula tak kena wudu. Mana hadis-hadis dia tu menunjukkan begitulah. Kita pergi kepada bab 59. Bab tidak berwudu. Bab kena berwudu dan bab tidak. 58 kena wudu. 59 tak kena wudu. Bab tidak berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api.
Tajuk bab ini dia seperti Imam Bukhari lah, guru kepada dia, Imam Tirmizi ni. Dia buat tajuk bab juga. Dia ada tajuk bab ni. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Dia ada tajuk bab ni. Dan tajuk bab dia tu pun ada maksud dia. Ada maksud dia. Tetapi tidaklah sedalam, sehalus tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kalau Bukhari itu sangat halus, sangat teliti, betul-betul kita dapat fit daripada tajuk bab. Imam Tirmizi ni tak sampai ke situlah, tetapi dia ada juga tujuan dia, maksud dia, ada tujuan. Misalnya di sini apa yang kita dapat daripada tajuk bab ni, itu cuba kita tengok 703. Tujuan Tirmizi mengadakan bab ini ialah untuk mengisyaratkan kepada mansukhnya hadis-hadis di bawah bab sebelum ini. Ini bab 58 itulah. Dengan hadis-hadis di bawah ini. Jadi hadis-hadis di bawah bab 58 itu yang menyuruh, yang menunjukkan kita kena berwudu bila makan atau gunakan sesuatu yang dimasak dengan api, itu sudah mansuh. Manakah hadis-hadis yang memansuhkannya? Hadis-hadis nasikh terletak di bawah bab 59. Itu tujuannya. Jadi tidak perlu berwuduk ni kerana makan ini. Nak cerita yang hadis-hadis yang sebut perlu berwuduk itu sudah mansuh. Sudah mansuh. Jadi tak boleh pakai lah. Tak perlu terikat lah dengan yang itu. Jadi ada juga orang yang masih pakai itu macam mana? Jawabnya, bagi dia tidak mansuh. Bagi dia hadis-hadis di bawah bab 59 itu tidak mansuh. Bolehkah begitu ya? Ada yang kata mansuh, ada yang kata tidak mansuh. Boleh. Berlaku, memang berlaku. Jangan kita ingat bila sebut mansuh ni semua sepakat ulama, ijma' ulama mansuh. Bukan begitu. Tidak semua perkara yang dimansuh itu disepakati. Ada yang disepakati, ada yang tidak. Dengan sebab itu kita, salah satu kelebihan kita belajar hadis ini, kita boleh mengetahui mana yang sudah mansuh dan mana yang tidak mansuh. Mansuh-mansuh ini ia hanya berkait dengan bab hukum. Jadi sekarang ni yang kita bincang ni hukum lah. Hukum batalkah wuduk atau tidak batal. Jadi hadis-hadis yang menampakkan batal wuduk itu kira-kiranya mengikut Imam Tirmizi, dia kata sudah mansuh. Itu kira-kira yang difaham oleh ulama lah, daripada perbuatan Imam Tirmizi ni, cara dia susun bab tu. Mula-mula yang tu, lepas tu yang tidak batal. Dia letak kemudian. Yang datang kemudian, terletak kemudian, yang datang kemudian, letak dulu kemudian itu cerita penulis, pengarang kitab itu. Hakikat yang sebenarnya, mana dahulu, mana yang kemudian. Kalau dalam bab hukum, misalnya di sini, yang kata kena berwuduk itu kalau dahulu, kita pastikan dahulu, dan yang kata tidak perlu berwuduk ni kemudian, maka yang kemudian ini memansuhkan yang dahulu. Untuk menjadi nasikh yang memansuhkan, dia mesti terkemudian. Tak boleh dahulu. Kalau kita tahu sejarah, sejarah kedudukan hukum ni, sejarah hukum, yang mana dahulu mana kemudian, kena tahu. Itu juga kelebihan orang yang belajar hadis, dia tahu yang mana dulu mana kemudian, yang mana nasikh yang mana mansuh, dia kena tahu. Sebab itu salah satu cabang ilmu hadis ini iaitu ilmu tentang nasikh dan mansuh. Kalau Al-Quran ada khilaf besar juga tentang ada ke tidak ayat Quran itu mansuh. Kena ingat bila kata mansuh dia berkait dengan hukum. Dia tidak berkait dengan sirah Nabi, dia tidak berkait dengan akidah, itu tak ada mansuh, itu tak ada mansuh. Yang mansuh ni berkenaan dengan hukum hakam sahaja. Jadi kalau dalam Quran itu ada yang kata ada ayat yang mansuh, ada yang tidak.
Ada yang tidak, kata tidak masuk. Semua ayat Quran itu berkenaan dengan hukum tidak masuk. Boleh dipakai, boleh dipakai. Ada yang kata ada masuk. Berbeza dengan hadis ini. Kalau hadis ini memang sepakat boleh dikatakan ulama, semua terima. Memang ada nasikh dan ada mansukhnya. Ada yang dimansukh, bahasa Melayu pun mansukh juga, jadi kita tak perlu hurai dah maksud. Mansukh tu. Mana hukum dia tu terhapus, terbatal. Hukum dia tu tidak terpakai lagi. Itu makna mansukh. Dengan sebab ada yang datang kemudian ini. Jadi yang datang kemudian ini, kalau kita pasti dia datang kemudian, bermakna dia nasikh, yang memansukhkan. Lepas tu kita kena tahu pula semua sepakat ke yang ni kemudian atau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat itu ada khilaf lah. Ada khilaf. Sebab itu ada khilaf. Dan khilaf tu jadi masalah ke setengah-setengah orang. Orang-orang yang tak mahu pakai hadis ni, dia kata dengan sebab hadis ni lah ada khilaf. Ada berbeza pendapat. Cuba tengok dalam Tirmizi ni. Satu bab 58 kata kena berwudu. 59 tak kena berwudu. Jadi khilaf itu. Hadis ni mengajar khilaf. Jadi jawabnya tak perlu kita susah hatilah. Tak perlu kita risau. Sebenarnya seseolahnya daripada cara ni Nabi SAW buat ni, Nabi SAW ajar ni, memang dia nak begitu dah. Bukan kata setiap khilaf itu tidak bagus. Bila kata khilaf tu mesti tak bagus. Jangan ingat begitu. Khilaf tu berbeza-beza itu, banyak itu bagus, tak banyak itu sebenarnya tak bagus. Bayangkan kalau satu saja tak ada pilihan lain. Kita manusia ni nak pilihan kan. Tapi kalau kita terlalu ta'assub, terlalu terikat dengan sesuatu pandangan lah kita kata, pun tak ada juga pilihan, tak ada juga kebebasan itu. Jadi itulah maksudnya ya. Itulah maksud. Kita nak tahulah yang mana mansuh, mana tidak mansuh, nak tahu. Boleh ke tidak tu? Jelas ke tidak tu saya sebut tu? Kan tak jelas minta pendapat peserta. Minta pendapat peserta ni mana-mana? Jelas Maulana. Jelas Orang lain macam mana? Orang lain? Jelas Maulana. Jelas Maulana, jelas. Alhamdulillah. Jadi gitulah. Jadi bila kata nasakh ni mesti hukum. Benda lain tak ada nasakh. Tak ada nasakh. Tak ada berkait. Bila kata nasakh ni mesti hukum. Jadi sekarang ni yang kita bincang ni hukum lah ni. Hukum apa? Hukum batal ke tidak wuduk tu. Satu kelompok hadis menampakkan batal. Jadi kita kena berwuduk. Satu kelompok hadis pula mengatakan tidak batal. Jadi itu kan dah berbeza tu. Macam saya sebut tadi, berbeza tu bagus. Memang seseolahnya dia kan dah kidam gitu. Kalau tidak, tak ada pilihan lah. Sedangkan kita ni nak pilihan kan. Macam saya sebut tadi. Baju pun tak mahu pakai serupa kan. Makanan pun kalau pergi ke kedai tu lain-lain mintanya. Makan juga. Tapi makanan yang diminta tu lain-lain. Dia kena ada menu. Kata ada menu, susah juga. Tak ada pilihan lah. Kalau kedai yang sama, tak ada orang pergi cari kedai lain. Itulah. Jadi kepelbagaian itu perlu. Dan banyak tu khilaf tu, berbeza tu, sebenarnya bagus. Jangan kita berpandangan negatif. Jangan. Kena positif. Kena positif. Jangan negatif. Jadi banyak tu bagus sebenarnya. Sebagai contoh lah untuk memudahkan kita fahamnya. Ni kita ada gigi kan? Gigi ni. Banyak ni. Tidak satu. Bayangkan kalau satu. Dan yang satu tu rosak. Macam mana jadi? Sekaligus kita rongok. Sekaligus kita rongok. Itulah. Jadi ada baiknya berbeza-beza, berasingan itu. Ada baiknya. Kalau kita satu saja nak pergi baiki gigi, nak pergi buat gigi palsu pun tidaklah kata mahal sangat sebab banyak. Penuh mulut itu. Satu saja. Atau 2 putung saja. 2 putung saja. Tak banyak. Jadi dari satu segi ada kebaikannya. Gigi sebelah ini sakit, kita mengunyah dengan sebelah ini. Kan bagus tu. Ada berbagai tu. Banyak. Berbeza tu, tidak satu kata. Setengah-setengah orang ni macam orang anti hadis kan. Dia, salah satu kritikan mereka terhadap hadis, dia kata
Dia kata tidak jadi satu, tidak sama, tak serupa. Tak serupa pun sikit-sikit je sebenarnya tak serupa tu, bukan tak serupa banyak sangat. Kalau mata ni satu, sakit dua habis lah. Ni kalau sebelah boleh tengok lagi. Banyak dalam atas diri kita, tubuh kita ni sendiri pun ada khilaf dah. Kalau mata tu dua, kalau rambut, berapa ni tak terkira rambut ni. Kalau satu saja rambut, sekali dia uban tu, uban semua tu. Ni uban satu, dua helai saja kita boleh gunting, kau boleh apa ke. Itu kelebihan khilaf. Tidak kata khilaf ni, berbeza ni, banyak ni, tak bagus tu. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Tak kena tu macam tu. Jari khilaf. Ni lain. Banyak, ada 5 sebelah. Cuma kalau ada satu. Satu sakit, semua sakit. Ni tak boleh guna ni, boleh guna ni. Itu kelebihan khilaf. Berbeza. Jadi khilaf seseorang jadi kehendak kita. Bukan semua benda yang khilaf. Ada benda yang sepakat. Ada benda sepakat, ada benda yang khilaf. Mana bila dibenarkan itu, mana ada kebaikan untuk kita. Jangan pula kita bersikap negatif. Tarkil wudu mimma ghayyaratin nar. Tidak berwudu, meninggalkan wudu maksudnya tidak perlu berwudu lah. Kalau nak berwudu juga boleh, bukan kata haram dah. Cuma sampai ke peringkat mesti. Kalau tidak, tak sah sembahyang nanti. Sebab wuduk yang ada sebelum tu sudah terbatal. Tidaklah sampai peringkat itu. Itu maksudnya, ya. Baik. Jadi maksud Imam Tirmizi ni, dia susunan dia tu menunjukkan dia mengisyaratkan kepada sudah mansuh. Yang sebelum ni 58 itu sudah mansuh. Antara bukti bahawa beliau berpendapat begitu, kita tengoklah pada komentar dia tu. Kita nak tahu Imam Tirmizi ni pandangan dia macam mana, tengok komentar dia. Kalau Bukhari nak tengok pandangan dia, tengok tajuk dia. Imam Tirmizi, selain daripada kita kena tengok tajuk, dua sini tajuk ni. Satu, tajuk kena wudu. Satu, tajuk tak kena wudu. Itu dah berbeza tu. Yang mana satu pendapat dia? Kita kena tengok. Di sini, komentar dia, huraian dia ni. Kalau kita tengok di sini, ni. Wa ka'anna hadzal hadis nasikhun lil haditsil awal, haditsil wudu mimma massatin nar. Seolah-olahnya hadis ini, mana hadis bab 59 ini, memansuhkan hadis yang pertama. Jadi hadis yang termasuk dalam kelompok 58 itu, iaitu hadis kena berwudu kerana memakan sesuatu yang disentuh api, maksudnya dimasak dengan api. Ni kita kena tengok benda ni. Satu. Yang keduanya dia sebut ni, wa hadza akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang terakhir daripada dua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah juga makan benda yang dimasak dengan api, lepas tu dia berwudu. Pernah juga dia buat. Tetapi daripada mana yang terakhir perbuatan Nabi? Yang terakhirnya dia tidak berwudu. Jadi yang terakhir itu maksudnya seseorang yang memansuhkan yang sebelum itu. Yang sebelum itu. Itu cara kita nak tahu Imam Tirmizi ni apa pendapat dia. Macam mana kita nak tahu? Jadi kita tahu daripada komentar dia. Dan daripada yang kedua, daripada cara dia susun itu. Dia buat dua bab yang berasingan. Dua bab yang berasingan. Dan yang menunjukkan tidak batal dia letakkan kemudian. Itu caranya. Baiklah. Kita pergi kepada huraian hadis ini. Ibnu Abi Umar meriwayatkan kepada kami. Katanya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami. Katanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil meriwayatkan kepada kami bahawa dia mendengar Jabir. Lepas tu Sufyan pula. Sufyan bin Uyainah juga berkata Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan kepada kami daripada Jabir. Jadi seseolahnya Imam Tirmizi nak cerita dia ada dua saluran riwayat ini. Dua saluran riwayat untuk hadis ini.
Yang pertamanya ini. Satu. Sampai kepada Jabir. Sampai kepada Jabir. Ini saluran pertama. Saluran yang kedua, ini Sufyan bin Uyainah sampai kepada Jabir juga. Sebab itu kita kena tengok di sini. Sufyan, dan Sufyan tadi ni Sufyan ini. Sufyan bin Uyainah. Di sini dia sebut Sufyan. Sufyan bin Uyainah tadilah. Sufyan ini juga dia ada meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Tadi riwayat daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nak ceritanya dia ni ada juga saluran lain. Punca dia dapat hadis ni dua. Satunya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dan satu lagi Muhammad bin Al-Munkadir. Kedua mereka ni, guru dia ni, tempat ambilan hadis dia ni, mengambil hadis daripada Jabir. Jabir ni sahabat Nabi. Sampai di sini sama, mereka bertemu. Jadi di bawah ni dia ambil daripada Ibnu Abi Umar juga, Imam Tirmizi. Cuma Ibnu Abi Umar ambil daripada Sufyan. Daripada Sufyan ini pecah dua. Satu, Sufyan mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Yang kedua, Sufyan mengambil daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Inilah dua sini. Lepas tu di atas tu bertemu pula. Jadi kedua-dua guru kepada Sufyan ini mengambil hadis ini daripada Jabir juga. Itu maksudnya. Cuba kita tengok ni. Ini benda yang kena perhati ya. Kena perhati kalau kita tengok yang asal ni lagi senang. Cuba tengok ni. Ini satu. Ini satu sana. Sampai kepada Jabir. Sufyan bin Uyainah ambil daripada Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kemudian saluran kedua riwayat Sufyan. Ini Sufyan, ini kata daripada Jabir juga. Benda yang diriwayatkan itu sama. Dan perawi paling atas sahabat itu pun sama. Nampak di sini. Jadi yang mempunyai dua orang guru ni Sufyan ini. Yang lain-lain sama, yang lain-lain sama. Jadi ada dua saluran riwayat di sini. Jadi qala Sufyan wa haddatsana Muhammad bin Munkadir. Kadang-kadang dalam setengah-setengah kitab itu dia tak sebut dia. Cuma dia buat begini ya. Dia buat ha. Dia buat ha. Ni ha. Gini saja. Lagi susah kalau buat begini. Dia buang yang ni. Kalau Sufyan ni tak ada ha. Jadi ha ni bila kita bertemu gini kita kena baca ha qala wa haddatsana Muhammad bin Al-Munkadir. Ha qala itu maksudnya Sufyan lah. Tapi ini dia nyatakan, ini senanglah. Ha qala wa haddatsana. Maksudnya Sufyan juga meriwayatkan, katanya Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan kepada kami. Begitulah. Tapi di sini dia tak buat ha ni. Dia kata qala Sufyan wa haddatsana. Sufyan ni lah. Sufyan bin Uyainah ni. Dia tak ada ha di sini. Kalau dalam setengah-setengah kitab dia ada ha. Bila ha, kena ingat begitulah. Kena ingat begitu. Cumanya kepada orang yang tak biasa, kalau ha, qala wa haddatsana, qala tu siapa? Ibnu Abi Umar ke? Atau apa ni, Sufyan ke? Atau Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Aqil ke siapa tu? Tak berapa jelas. Kalau kita tak tahu tentang tabaqah perawi. Tabaqah perawi. Jadi perawi ni generasi mana? Kalau kita tak tahu generasi perawi itu, susahlah sikit. Tapi kalau kita tahu, tak jadi masalah. Kita tahu sejarah bahawa Sufyan bin Uyainah ni termasuk dalam guru dia, Abdullah bin Muhammad bin Aqil termasuk, Muhammad bin Al-Munkadir pun termasuk. Jadi ini bukan guru kepada Ibnu Abi Umar dah, dia bawah lagi. Itu caranya, kita kena tahu itulah. Dari segi tabaqat perawi. Tabaqat perawi. Baiklah. Kenapa pula Imam Tirmizi ni buat begitu? Sampai di Sufyan ini, sampai kepada Sufyan ini dia terbahagi kepada dua, pecah dua. Satunya, kalau dia pakai satu saja tak boleh kah pakai riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni terus? Dia kata dia dengar Jabir tu.
Dia dengar Jabir tu. Muhammad bin Al-Munkadir ni tak ada sebut dengar. Dia riwayat secara anak-anak sahaja. Jadi apa tujuannya buat ambil dua orang tu guru di sini sebut dua orang tu guru tu. Padahal tu guru yang pertama tu dah sebut Sami'ah dah. Sami'ah tu mana kuat lah tu. Dia dengar. Bukan dia dengar Jabir, bukan dia dengar melalui orang lain, dia dengar sendiri. Kira-kiranya lebih dah tu. Kenapa perlu ada dua orang guru pula di sini? Itu mungkin kita persoalkan. Jadi jawabnya begini ya. Ini jawapannya. Ini Muhammad bin Al-Munkadir 704. Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah bin Al-Hudair bin Abdul Uzza bin Amir bin Al-Harith bin Harithah bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi bin Taim. Salah seorang nenek moyang dia ni, yang keberapa dia ni, At-Taim. Sebab itulah dia dikatakan At-Taimi. At-Taimi. Baik, kunyahnya ialah Abu Abdullah. Ada juga orang menyebut kunyahnya Abu Bakar. Ada juga. Muhammad bin Al-Munkadir adalah seorang imam dan tokoh besar. Beliau thiqah, fadil dan hafiz. Fadil ni berilmu tinggi lah. Hafiz ni hafal hadis. Bukan maksud hafal Quran ya. Hafal hadis. Meninggal dunia ketika berumur 76 tahun. Pada tahun 131 Hijrah. Tujuan Imam Tirmizi, apa tujuan Imam Tirmizi kemukakan sanad Muhammad bin Al-Munkadir pula? Setelah dia kemukakan dah sanad sebelumnya, iaitu Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Tujuan Imam Tirmizi mengemukakan sanad Muhammad bin Al-Munkadir ini ialah untuk menampung kelemahan yang terdapat pada saluran pertama disebabkan adanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang dianggap sebagai seorang perawi dhaif. Jadi ini bab hukum tak boleh, dhaif tak boleh. Ini bab hukum ni. Bila bab hukum, sedangkan kita nak kata ini memansuhkan hadis sebelum ini. Macam mana dia boleh memansuhkan sedangkan dia dhaif? Orang kata begitu pula. Dan kalau dalam bab hukum ni hadis dhaif tak boleh pakai. Itu sebab Imam Tirmizi gandingkan Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu dengan Muhammad bin Al-Munkadir. Sebab Muhammad bin Al-Munkadir itu kuat. Cumanya kenapa kita kata dia tak pakai saluran riwayat Muhammad bin Al-Munkadir sahaja? Pula kita timbul persoalan itu. Kenapa perlu dua? Dah kalau kuat pada dia seorang lah Muhammad bin Al-Munkadir saja. Jawabnya begini. Cuba perhati. Benda kena perhati ni. Jawabnya kerana kita tengok yang teks asal sebenarnya. Cuba perhati ni. Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan daripada Jabir secara an-anah. Riwayat secara an-anah tu kedudukannya boleh, perawi itu kuat, boleh. Tapi dia ada semacam kekurangan juga di situ. Adapun Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni dia riwayat secara sama. Dia ada tasrih bis sama'. Orang panggil. Dia dengan jelas sebut dia dengar. Itu ada kelebihan juga tu. Cumanya dia tu dhaif. Dia anggap dhaif. Walaupun dia sebut dengar pun tak kuat lah. Jadi itu sebab kita kata untuk menampung kekurangan itu. Jadi dengan menyebutkan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni, dia menguatkan juga sedikit sebanyak Muhammad bin Al-Munkadir ni, riwayat dia secara an-anah ni. Dan Muhammad bin Al-Munkadir pun, oleh kerana dia ni seorang perawi kuat, dia dapat menampung kekurangan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni. Jadi saling menampung, menguatkan. Boleh, tak ada jadi masalah. Dan hadis ni jadi kuatlah. Dan bolehlah kita guna untuk hukum. Sehingga kita boleh kata hadis ini memansuhkan hadis yang sebelum ini. Bolehlah. Kalau selagi kita tak pastikan, tidak dapat pasti hadis ini sahih ke tidak, tak boleh. Dia kena pasti sahih dulu. Paling tidak hasan. Baru boleh. Itu tujuan, itu maksudnya. Ya. Beliau berkata Rasulullah SAW keluar bersamaku, baginda mengunjungi seorang wanita Ansar. Lalu wanita itu menyembelih seekor biri-biri untuknya. Baginda pun memakannya. Kemudian wanita itu juga membawakan sedulang buah kurma segar dan baginda juga memakannya.
Jadi di sini kalau kita perhatikan hubungan Rasulullah SAW dengan wanita tidaklah terlalu terpisah sangat. Putus hubungan, tak ada hubungan langsung. Bahkan Nabi SAW mesra bukan sahaja dengan kalangan lelaki, sahabatnya, tetapi juga kalangan wanita. Dia pergi mari mengunjungi, dijemput pergi rumah dia pergi. Ini Rasulullah SAW. Kalau orang lain boleh, orang lain pun boleh. Sebab ini asasnya, cuma mungkin kalau ada fitnah, tak payahlah. Tak payah. Kalau ada fitnah, kalau tak ada fitnah, tak ada jadi masalah. Boleh. Kalau Rasulullah tentu dah tak ada fitnah. Tapi kalau orang lain ada fitnah, itu bergantung, tengoklah keadaan. Kalau nak juga mestilah dalam suasana macam mana, ada keluarga dia, ada keluarga ni, ada abang, ada ayah dan sebagainya, bolehlah. Bukan maknanya Nabi SAW pergi ni seorang-seorang diri bertemu, berkhalwah dengan perempuan itu. Tidak berlaku begitu. Itu antara pengajaran yang kita dapat. Bukan kata Rasulullah SAW dia tak kenal sahabat dia, yang perempuan dia tak tahu, nama apa pun tak tahu. Seorang pun dia tak kenal, rupa pun tak kenal. Sebab apa? Semua berhijab. Nabi tak kenal. Tidak begitu sebenarnya. Kalau kita baca hadis-hadis, nampak Rasulullah SAW itu kenal sahabat-sahabat wanitanya. Sebagaimana sahabat-sahabat wanitanya dapat melihatnya, dia pun melihat juga. Dan kenal, boleh sebut. Ini Zainab, ini Fatimah, ini siapa, boleh sebut. Jadi Islam yang sebenarnya begitu. Bila kita baca hadis ni, kita dapat tahu yang sebenar. Itu yang kelebihannya lagi. Kelebihan kita belajar hadis ni. Sebab kadang-kadang masyarakat Islam ni yang kemudian dia terlalu mengasingkan lelaki dengan perempuan. Sehingga hampir-hampir tak dapat tengok langsung perempuan itu. Dalam keadaan bertudung sehingga tak kenal. Kalau tidak mahram tak kenal. Sampai begitu. Adakah hadis-hadis ni cara Nabi sendiri dengan sahabat dia begitu? Jawabnya tidak. Tidak begitu. Itu sudah melampau dah tu. Sudah melampau, lebih-lebih dah. Kita rasa kita beragama lebih baik begitu. Sebenarnya tidak. Yang lebih baik cara Rasulullah tu. Yang lebih baiknya ialah cara Rasulullah SAW itu. Di mana lelaki kenal wanita, wanita kenal lelaki. Itulah pasangan sepatutnya. Kalau kita pisahkan sangat, ini masalah manusia ni. Ini masalah manusia ni. Ini benda yang berlaku, hakikat yang berlaku. Kita kena faham masyarakat. Kalau kita pisahkan sangat, sampai lelaki tak kenal perempuan, bergaul sama-sama lelaki saja, dia akan ada penyelewengan, berlaku banyak penyelewengan. Dari sudut seks, melepaskan nafsu tu ikut lain, tak kena cara dia. Jadi sayang sama sendiri, bercinta sama-sama jenis, perempuan sama perempuan, dia tak kenal lelaki. Lelaki pun berhubungan sama lelaki. Di situlah berlaku homoseks macam-macam. Kalau perempuan lesbian dan macam-macam. Ini apa akibat? Akibat daripada terlalu terpisah. Sepatutnya tidak begitu. Sampai nak dengar suara pun tak boleh. Anggap suara tu sebagai aurat pula. Misalnya sekarang ni nak belajar ni, nak tengok muka pun tak boleh. Tak kenal. Itu bagi saya lah. Lebih dah tu. Melampaui had. Dia akan mengakibatkan tidak baik kalau terlajak. Sebab itu bersederhana lah. Nabi SAW pun ajar kita sederhana. Kalau kita buat begitu akhir-akhir, sebab itulah berlaku banyak benda-benda begitu di mana? Di asrama lelaki saja, asrama perempuan saja, atau di dalam masyarakat yang seperti itu. Di mana manusia ni, lelaki dia tak kenal pasangan sebenarnya. Jadi kalau tengok yang macam lembut sikit tu, itulah yang jadi perempuan je. Kalau di kalangan perempuan yang kasar sedikit, itulah yang jadi lelaki je. Maka berlakulah benda-benda yang tidak elok. Asalnya kononnya kita dengan maksud menjaga diri daripada maksiat. Akhirnya terjerumus dalam maksiat juga. Sebab apa? Sebab kita tidak bersederhana. Tidak ikut cara Nabi yang sebenarnya. Kalau ikut cara Nabi, cuba tengok. Baca hadis tu. Dia pergi mari. Bukan kata tak pergi mari langsung, tak kenal langsung. Ini cara ya. Baik. Antara yang kita boleh pelajari lagi
lalu wanita itu menyembelih seekor biri-biri. Dia tak ada sebut ni suami dia ke, adik dia ke, abang dia ke, ayah dia sembelih, tak, dia sembelih sendiri. Ini menunjukkan wanita boleh menyembelih. Tidak salah. Tidaklah kata cara yang Nabi ajar ni wanita ni boleh jadi lembut, halus, tak tahu, tak boleh nak pegang, kasar-kasar sikit. Tak ada. Bukan begitu. Nabi SAW tak ajar sahabat dia begitu. Sebab itu dalam peperangan pun wanita pergi juga. Dia boleh tengok darah tu. Tidak kata tengok darah pening. Jadi tu pensas itu. Sebab itu sembelih tengok darah. Bagus kalau boleh begitu. Berdikari. Tidak kata bergantung. Ni sampai kita buat perempuan itu terlalu bergantung dengan lelaki. Segala-galanya lelaki. Teruk, penat lah macam tu. Padahal kalau kita tengok hadis tidak begitu. Wanita menyembelih binatang, wanita berkenderaan. Ini setengah-setengah kita, masyarakat kita berkenderaan pun tak boleh. Bawa kereta pun tak boleh. Ini melampau dalam agama. Melampau. Bawa motor lagi lah tak boleh. Padahalnya mana sedap naik motor dengan naik kuda. Saya nak tanya peserta dia. Saya sebelah saja duduk cakap. Macam mana? Cuba tampil. Saya rasa lebih sedap motor lagi. Kalau kuda tu melompat-lompat tu, melambung-lambung juga. Adakah sahabiah, sahabat wanita Nabi tak naik unta, tak naik kuda? Jawabnya naik. Dia naik, kenapa tak boleh? Dia naik tu mesti dengan ada pemandu dia ke? Ada suami? Tak, naik seorang diri, dia sendiri yang memandu. Dia sendiri yang naik unta, naik kuda tu. Seorang-seorang naik. Boleh. Kenapa kita kata tak boleh pula? Ini sikap melampau. Yang kadang-kadang kita tengok ada dalam masyarakat Islam. Kadang-kadang kita tengok, bukan semua. Alhamdulillah lah. Banyak di tempat kita ni, kita selalu boleh tengok orang perempuan bawa motor, naik basikal dan sebagainya. Tak ada jadi masalah. Tapi setengah sebabnya, kalau jangan tengok setempat, tengok tempat lain. Susah kita nak dapat setengah-setengah tempat tu wanita bawa motor, bawa kereta. Jadi semua bergantung dengan lelaki. Nak sembelih lagi jauh. Wanita ni tahu apa, kemaskan rumah, itu saja. Kemaskan katil, kemaskan rumah, itu saja. Memasak, itu saja. Nak sembelih-sembelih ni bukan kerja dia. Jangan begitu. Jangan begitu. Kita kena tengok hadis. Ini pentingnya kita belajar hadis. Kadang-kadang kalau belajar fiqh, dia terlalu, semuanya lelaki. Semuanya lelaki. Tanggungjawab lelaki. Perempuan tak ada, tidur saja soalannya. Bukan begitu. Kena tengok hadis, jangan tengok fiqh saja. Kena tengok, balik kepada tempat asal. Macam mana cara Nabi bergaul, masyarakat Islam di zaman Nabi. Begini. Kan senang kalau macam ni. Banyak kemudahannya. Tidaklah kata semua bergantung dengan suami, dengan lelaki. Bila kita buat begitu sampai satu peringkat jadi susah. Dah tak biasa pergi kedai, tak biasa berurusan sendiri. Bila suami itu sakit ke, meninggal dunia ke, susah. Dia tidak boleh berdikari. Itu akibatnya. Akibatnya buruk. Kemudian dia melayan, tengok. Perempuan itu juga membawakan sedulang buah kurma segar. Dia tak sebut di sini, adik dia ke yang lelaki ke. Tak, dia sendiri. Ini menunjukkan hubungan di antara Rasulullah SAW dengan sahabat wanita dia tu mesra. Mesra. Kadang-kadang ini disebut Rasulullah SAW. Jabir sebut, bersamaku. Mana Jabir pun dilayan begitu juga. Bukan Rasulullah seorang. Kalau kita kata Rasulullah seorang pula. Dia tu maksum. Dia terpelihara daripada, ni Jabir ada. Jabir ada. Begitu. Dan kadang-kadang ramai lagi. Ramai bukan seorang. Dia pergi beberapa orang. Dan layanannya begitu. Pergi tempat kahwin, boleh tengok perempuan, boleh kenal, begitu. Jadi saya tu sebut tu sebab kadang-kadang orang kita ni jadi melampau. Orang kemudian ini. Lepas tu tak belajar hadis pula. Ini saya tak tahu cerita lah. Tak tahu cerita. Belajar fiqh saja. Belajar fiqh saja. Terutamanya kalau fiqh Syafi'i, semuanya adalah suami. Semua suami. Tanggung. Sampai memasak tu pun tanggungjawab suami.
uh, nak siang ikan pun kena suami juga. Pergi kedai beli apa-apa semua suami. Basuh kain semua suami. Jadi perempuan ni buat apa kalau macam tu, tidur sajalah. Setengah-setengah perempuan yang suka begitu. Gini, kita tengok zaman Nabi. Zaman Nabi buat macam mana, sahabat buat macam mana, perempuan tu tidur saja ke? Tidak, kita dapati wanita-wanita pergi bekerja di kebun dia, ada yang pergi berniaga. Ni sampai setengah-setengah kita sampai sekarang ni, bagi perempuan yang idealnya tidak bekerja. Seseolahnya Islam tu begitu. Siapa kata begitu? Tengok hadis, tahulah. Tengok hadis. Tahulah. Mana lebih baik kalau duduk dalam pejabat, dalam aircon, dengan pergi kait buah kurma tu. Pikul buah kurma, junjung buah kurma, ada sahabat-sahabat wanita Nabi. Boleh. Nabi SAW tak larang pun. Tak kata ini semua apa kamu buat kerja ni, tanggungjawab suami kamu semua. Ada ke lagu tu? Tak ada. Itu sebab penting kita belajar hadis ni. Kalau tidak, kadang-kadang kita sendiri tu tak faham. Tak faham. Jadi susah. Setelah berwuduk untuk bersembahyang zuhur, baginda bersolat. Setelah bersolat, ni dia ambil wuduk. Setelah selesai bersolat, wanita itu membawakan pula sebahagian daripada sisa biri-biri. Ulalah, dipanggil ulalah itu sisa yang lebihan yang tadi tak habis. Dia bawa pula. Nabi makan pula. Jadi ini menunjukkan makan banyak sikit tidak jadi masalah. Setengah-setengah orang tu semua nak jadi sufi. Tak mahu makan bertih saja, bertih. Ada pula yang terlajak sekarang ni, nak diet, nak jaga body lah, nak kempes lah macam-macam, sehingga nikmat yang Allah SWT bagi makan itu pun tak dapat. Siapa suruh semua tu? Siapa suruh? Kita pandai-pandai, macam-macam lah sebab, sehingga kita tak dapat nikmat. Padahal kalau slim, kalau kempes, kalau apa pun, setengah-setengah tu nak umur panjang. Umur panjang ni Allah SWT tentukan. Kita tak makan sampai 5 tahun nasi, padahal sedap, bukan main tu. Rugilah. Kita boleh mati, accident ke apa ke, boleh mati juga. Jadi mati awal juga, tak ada lah rancangan nak umur panjang. Jangan lepaskan peluang kalau Allah SWT bagi nikmat. Makanlah, gunalah rezeki Allah SWT itu. Jangan sampai menyeksa diri. Kaya pun, duit banyak pun tak boleh nak makan. Jadi apa kelebihannya kalau macam tu? Kaya, duit banyak, nak makan pun tak boleh. Susah. Cuba tengok Nabi makan. Sudah makan pula. Boleh. Tidak kata Nabi SAW ni makan sedikit. Ya kalau tak ada makanan sedikit, makan sikit. Tidaklah kata merungut pula. Bersyukur, sentiasa bersyukur. Ada banyak, makan banyak. Ada sedikit, makan sikit. Gitu ya. Mudah saja. Ini orang zahid ni, tak ada orang yang lebih zahid daripada Nabi SAW. Kalau kata zahid macam ni, sampai tak kahwin, sampai tak makan makanan yang lazat-lazat, tak tidur di atas tilam apa, itu bukan zahid. Itu tak betul, itu melampau. Cara Nabi itulah yang betulnya. Kemudian baginda mengerjakan solat asar tanpa berwuduk terlebih dahulu. Makna dia berpada dengan wuduk yang sebelum itu. Ini menunjukkan makan kambing tadi bukan makan kambing mentah, kambing yang sudah dimasak lah. Walaupun orang Arab ni dia ringkas cara makan dia, sampai hari ni pun ringkas, pakai panggang gitu je, lomokan garam sikit, itu sudahlah. Kunyit ke sikit sudah madai lah tu. Tidaklah macam kita sekarang macam-macam rempah tu. Tapi masaklah juga. Menunjukkan tidak batal wuduk. Kalau batal wuduk mesti Nabi SAW ambil wuduk pula. Ini selepas makan makanan yang dimasak dengan api. Bukan makan buah kurma saja. Buah kurma saja. Tidak kata bawa buah kurma tu sebiji 2 je buah kurma. Sebab kita nak layan orang zahid ni. Nak layan orang zahid. Jadi padan 2-3 biji sudahlah buah kurma. Tak, 1 dolar dia buat keluar. 1 dolar. Ikut Nabi lah nak makan sebanyak mana.
Begitu. Jadi orang yang menganggap Nabi SAW tu ikat perut, makan sedikit, itu ketika tak ada makanan. Ketika tidak ada makanan, ketika ada makanan macam ni, biasalah. Lepas tu macam-macam lah kata, kalau makan banyak ni umur pendek lah. Umur ni kita tak tahu, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tidak sebab tu saja. Tak kena cara tu, tak kena cara tu. Setengah kata makan kambing tak boleh. Macam-macam pendapat orang. Sedangkan orang makan kambing tiap-tiap hari pun tak ada apa pun. Saya dulu masa di Pakistan dahulu, hampir tiap-tiap hari makan kambing. Tak ada apa pun. Setelah selesai bersalat, wanita itu membawakan pula sebab itu kata dia, tanpa berwuduk terlebih dahulu. Kita ada nota di sini. 705. Hadis ini menunjukkan tidak perlu berwuduk kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Jadi hadis di bawah bab 58 dahulu kira-kiranya mansuh. Kalau kita kata tidak mansuh pun, mana tidak wajiblah berwuduk, tidak batal wuduk. Kita kata elok saja kau berwuduk sekadar tu yang paling tinggi. Tidaklah kata wajib berwuduk. Tidak sampai ke peringkat tu. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar. Abu Bakar. Kadang-kadang kenapa baca Abu Bakar? Kadang-kadang Abu Bakar. Boleh kedua ya, boleh kedua. Ni saya nak sebut kaedah sikitlah. Ni kan? Mana tu ni? Sekejap. Ni Abu Bakar. Abu Bakar, orang Arab sebut begitu. Orang Arab pun kadang-kadang Abu Bakar pun disebut juga. Ni saya nak tulis ni. Cuba tengok ni, senang tengok ni. Bakar. Bakar. Ni ba kaf mati. Ni ra tu tak apalah, bergantung pada keadaan bagi dia tu. Bakar. Mengikut kaedah bahasa Arab begini. Kalau perkataan tengah tu tiga huruf, perkataan tengah dia tu mati, dan kita tidak nak sambung dengan apa-apa selepas dia, kita tidak nak sambung dengan as-siddiqah, kita tidak nak sambung, tetapi kita yang tu saja, bakar itu saja. Kita boleh sebut bak, boleh juga sebut bakar. Itu kaedahnya. Kalau kita nak berhenti setakat itu, kita nak berhenti, kita tidak nak sambung. Misalnya Abu Bakrin Siddiq, itu sambung. Kalau sambung tak boleh. Abu Bakarin Siddiq, tak boleh. Dia kena mati tengah dia tu. Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakrin Siddiq. Tak boleh Abu Bakaris Siddiq, tak boleh. Tak boleh macam tu. Kalau dia satu saja kita tidak nak sambung, memang boleh. Bakar pun boleh. Baik. Abu Bakar atau Abu Bakar. Misalnya lagi Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin. Ini pun mati tengah juga. Ibnu Hazmin. Kita boleh baca Ibnu Hazmin, boleh baca Ibnu Hazam. Ibnu Hazam. Kalau kita nak berhenti, kalau kita berhenti boleh bagi atas itu. Abu Bakar, boleh. Tapi kalau kita sambung tak boleh lah. Bagi itu, bagi di atas tak boleh. Itu kaedahnya. Cara kaedah tu. Wa fil bab an Abi Bakar As-Siddiq. Wa fil bab an Abi Bakrin As-Siddiq. Boleh juga. Ada nun kecil, seseolahnya ada nun kecil di sini. Abi Bakrin As-Siddiq. Sebab dia bagi dua ni. Tapi dalam setengah-setengah kitab tu bacaan orang-orang hadis lah, dia tidak bagi dua sini. Abu Bakr As-Siddiq. Tak perlu keluarkan nun kecil itu. Abu Bakr As-Siddiq. Dia sebut begitu pun boleh. Abu Bakrin As-Siddiq pun boleh. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar. Ada juga riwayat daripada Abu Bakar. Tadi riwayat Jabir.
Ini mana selain daripada Jabir, Imam Tirmizi nak ceritanya ada juga riwayat daripada Abu Bakar. Ini dipanggil riwayat fil bab, isyarat kepada riwayat fil bab dalam bab ini. Mana bukan seorang Jabir sajalah yang cerita makan benda yang dimasak tu, lepas tu tak batal wudu, tak perlu berwudu untuk kita bersembahyang dan sebagainya, tak perlu berwudu. Memadai dengan wuduk yang telah sedia ada sebelum itu. Kalau ia tak terbatal dengan sebab-sebab lain lah. Ada riwayat daripada Abu Bakar. Abu Bakar boleh, tak jadi masalah macam saya sebut tadi lah. Kalau kita nak berhenti, boleh kata Abu Bakar. Tapi kalau sambung, yang Arab lah. Yang Arab tu, tak boleh lah. Bagi di atas, di tengah dia tu. Sama juga kita Badr, Al-Badr, Badar. Boleh kita sebut gitu, Badar. Badr. Ibnu Abbas. Jadi riwayat Abu Bakar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ramai juga sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis lebih kurang sama dengan hadis Jabir tadi. Menunjukkan kuatlah juga bukan seorang yang cerita wuduk tu tidak terbatal dengan sebab makan benda yang dimasak dengan api itu, bukan seorang sahabat yang cerita, ramai sahabat. Inilah yang disebut ini. Cumanya ada yang sahih, ada yang tidak sahih, begitulah. Tapi kalau ada satu saja pun hadis sahih ataupun hasan, dah boleh pakai dah dalam bab hukum. Apalagi kalau banyak. Di sini 706 hadis Abu Bakar ini dikemukakan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Lafaznya ialah qala, kata beliau, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahasha min katif thumma salla wa lam yatawadda. Bermaksud, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggigit paha kambing atau biri-biri, kemudian bersembahyang tanpa berwudu, kemudian bersembahyang dalam keadaan dia tidak berwudu. Mana berwudu kembali, dia ada dah wudu lah. Mana? Cuba perhati di sini. Saya nak sebut ni. Min katif. Katif ni maknanya paha. Biri-biri. Atau kambing. Perasan ke tidak ni? Orang Kelantan, saya nak tanya ni. Ada peserta kita ni orang Kelantan. Ramai ke tidak? Sila tampil. Saya nak tengok. Saya nak cerita di sini betapa mesranya, betapa rapatnya hubungan bahasa Arab ni dengan bahasa Melayu, khususnya bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan banyak lebih lagi daripada bahasa Melayu yang umum ni. Banyak lagi yang ada dalam bahasa Kelantan, bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa Melayu lain. Mana saya nak tengok orang Kelantan. Perasan ke tidak tu? Oh, Izharul Haq ni Kelantan juga. Izharul Haq ni duduk mana? Katih. Saya dulu pernah duduk Kelantan. Dulu. Oh. Duduk Macang. Katih. Orang Kelantan kata katih. Kita katih tu, katih. Katih tu katif tu lah. Tengok, dekat bahasa Kelantan. Tapi kalau bahasa luar ada sebut katih. Tak ada kan? Ini menunjukkan kalau kita belajar sejarah pun orang Kelantan ni banyak sebenarnya. Ulama-ulama daripada dulu. Jadi masuk bahasa Arab tu banyak dia guna. Daripada dulu lagi. Banyak lagi perkataan dia yang khusus dengan Kelantan. Misalnya hilal dalam rok. Hilal dalam rok. Rok. Rab, bahasa Arab kata. Burung itu hilang dalam rok. Rok tu belukar lah. Rok. Orang Kelantan kata. Bahasa Arab kata rab. Mana ada bahasa luar sebut benda tu? Tak ada tu. Tak ada tu. Itu nak ceritanya. Banyak bahasa Kelantan ni. Di sini disebut katif. Nahasyamin katif. Katif tu katih lah. Katih kambing. Jadi maksud menggigit paha tu bukanlah paha semata-mata, kaki itulah kaki semua sekali. Orang Kelantan panggil katih. Kalau paha tu mungkin paha saja.
Jadi bahagian bawah daripada pohon tu langsung tak makan tak jelas tu. Kira-kiranya bahagian. Kalau sebut katil tu faham. Dia bukan pohon saja, tapi dagingnya banyak di pohon lah. Gitu. Kemudian bersembahyang tanpa berwudu. Di dalam sanadnya ada Husam bin Misaq. Para ulama rijal bersepakat tentang kedhaifannya. Demikian tersebut di dalam Majma' Az-Zawaid. Majma'uz Zawaid. Dia sebut begitu. Husam bin Misq. Dengan sebab itu hadis Abu Bakar ini dhaif. Dhaif dia bukan kerana Abu Bakar. Abu Bakar tu paling kuat. Tapi kerana sanad dia tu. Sanad dia. Jadi walaupun sebut Abu Bakar pun tak ada kelebihan mana lah. Sebab apa? Sebab hadis ni dhaif. Lepas tu dah dhaif, kenapa Imam Tirmizi bawakan juga dah dhaif? Tak boleh jadi hujah kan? Dhaif. Ini sebagai penguat sahaja, bukan sebagai asas. Bukan sebagai asas. Yang asas banyak lagi yang lain. Jadi sebab kita kata kita nak pergi berjalan lah, kita bawa budak-budak. Budak-budak tu boleh buat kerja apa, boleh angkut barang, boleh apa kata. Suka-suka boleh buat teman. Suka sikit. Gitulah. Jadi hadis dhaif ni pun tidak semestinya tak berguna langsung. Ada tempat-tempatnya dia tidak dhaif sangat. Dia boleh menyokong yang lain. Sekurang-kurangnya boleh hola. Kalau kita kata anak kita, dia boleh hola sesuatu kepada kita. Itu pun membantu dah. Walaupun tidak boleh angkat yang berat-berat pun. Yang ringan-ringan tu boleh juga dia hola. Begitu. Begitulah juga dengan hadis dhaif tu. Tidaklah kata semua hadis dhaif tu tak boleh pakai langsung. Tidaklah sampai begitu. Lepas tu, selepas ni Imam Tirmizi ada sebut sendiri tentang Husam bin Misaq itu. Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain. Yang ini sahih. Yang ini sahih. Sahihnya pula tinggi pula sebab ada dalam Bukhari, Muslim. Juga menyebutkan tentang perkara yang sama. Perkara yang sama. Gitulah. Kemudian hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain-lain. Jadi kalau nak tengok lafaz dia tu boleh tengok dalam kitab-kitab lain. Ini sekadar nak sebut di mana ada. Nak cek tu boleh tengok situlah. Sebab kita tujuan utamanya bukan nak bincang riwayat fil bab ini secara detail. Sebab secara detail ni memang ada dalam kitab yang khusus, kitab lain. Yang seterusnya hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Ahmad dan Abu Ya'la lafaznya ialah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-lahma thumma yaqumu ila as-salat wa la yamassu ma'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu, selalu makan daging, selalu makan daging. Ini dipanggil madhi istimrari. Sebab sebelum fi'il mudhari' ada kana. Kana ya'kulu, selalu makan daging. Bukan sekali saja dia makan di peristiwa ni, selalu. Kemudian bersolat tanpa menyentuh air. Tanpa menyentuh air itu maksudnya tanpa berwudu lah. Tanpa berwudu. Ini juga menunjukkan tidak batal wudu lah. Padahal makan daging. Daging tu orang tak makan, mentah makan. Yang sudah dimasak lah, paling tidak panggang. Paling tidak panggang saja. Hadis Abu Rafi' diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lain. Hadis Ummul Hakam diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la dan lain-lain. Tentang cerita Ummul Hakam tu siapa pula sahabat ni, macam mana, itu cerita lain lah. Hadis Ammar bin Umayyah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Banyak yang sahih. Hadis Ummu Amir diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Hadis Suwaid bin An-Nu'man. Ini semua sahabat semua ni. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis Ummu Salamah pula diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Di dalam musnadnya. Kena berhenti setakat tu lagi dulu kot. Kita rehatlah. Rehat sekejap ya. Lepas tu sambung pula selepas ni insya-Allah.
akan datang kita sambung lagi lah. Kalau nak baca pun boleh, tapi cepat-cepat sangat tak seronok lah. Imam Tirmizi bincang panjang lagi tentang hadis Abu Bakar itu, kenapa ia tidak sahih, di mana berlaku kekeliruan apa semua tu, itu dibincangkan selepas ini, iaitu Abu Isa berkata. Kita berhenti setakat ni lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.